khususnya Terengganu amnya dan seluruh Malaysia kami sharekan. Wallahualam lah semua ada kita punya penyertaan. Okay, kita mengharapkan yang baik-baik dan untuk untuk dikongsikan sama anak-anak. So, selamat datang kepada 3 panel iaitu Dr. Muhammad Rashdan, iaitu daripada UUM Pusat Asasi, Puan Nur Hafizah daripada UiTM, dan kawan lama saya Tengku Nurdatul Azlin daripada KPTN. Alhamdulillah kita bersama dengan 3 panel yang hebat-hebat ni. Rasanya masa diperuntukkan seperti biasa 20 minit untuk taklimat atau presentation dan 10 minit untuk Q&A. So tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh guna semasa sebaik mungkin masa yang ada supaya tidak mengganggu aktiviti tuan-tuan dan puan-puan pada panel sekalian. So untuk pengetahuan juga, program ini sebenarnya adalah program untuk memberikan informasi terkini daripada pihak yang berwajib, tuan-tuan dan puan-puan sendirilah yang sah dan benar semata-mata, yang tidak ada yang palsu, tidak ada fake, okay, untuk dikongsikan kepada anak-anak SPM 2021 sebagai untuk persediaan mereka lah untuk SPM nanti, dan kemungkinan besar juga penonton kami di FB Live Kawasan Kemaman terdiri daripada pelajar SPM 2020 yang bakal menerima keputusannya nanti dalam masa yang terdekat untuk dijadikan bekalan ataupun persiapan untuk permohonan UPU nanti, insyaAllah. Okay. Diharapkan baik-baiklah untuk mereka. So tanpa melengahkan masa, marilah kita mulakan program kita pada pagi ini dengan surah kita Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pemikiran kita ini akan diberkati Allah SWT dan memberi kebaikan kepada anak-anak peserta sekalian. Okey, seterusnya untuk pengetahuan juga, perkongsian kita pada pagi khusus kepada anak-anak SPM yang berada di aliran sastra dan keindustриan, itu sains sosial, para pendengar sekalian. So walau bagaimanapun di antara mereka pun ada yang sains tulen, sebab mereka juga tak semestinya akan lulus dari sains tulen untuk diploma nanti. So mereka juga ada yang bersedia untuk menonton di FB Live. Okey, kalau mengikut susunan yang kita buat, kami persilakan daripada UM dulu, jauh di sudut utara, walaupun daripada rumah, okay? Kita jemput ke Kemaman, orang Kemaman balik Kemaman selalu maya. Jadi silakan Dr. Muhammad Rashdan bin Mak Saleh, iaitu Timbalan Pengarah Akademik Pusat Asasi Pengurusan UUM. Dipersilakan. Okay, terima kasih Cikgu Zubaidah Osman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Terima kasih kepada semua cikgu kaunselor, para panel pada hari ini, serta kepada para pelajar yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah dapat berjumpa secara maya. Sebelum saya pergi lebih lanjut tentang penerangan tentang program asasi pengurusan di UM, saya adalah Dr. Muhammad Rashdan Salahuddin, Timbalan Pengarah Akademik Pusat Asasi Pengurusan. So basically apa yang saya nak sampaikan pada hari ini ialah dari segi apa yang anda perlu tahu tentang program asasi pengurusan UUM. Sebenarnya saya baru habis interview student yang SPM 2020 baru ni. Lebih kurang dalam 200 pelajar yang mana yang saya panel dan tim saya telah interview. Alhamdulillah banyakkannya kalau ikut daripada keputusan saya, diorang buktilah syarat-syarat. Cuma saya takut nanti bila actual result keluar bulan 6 nanti, takut lain daripada apa yang sepatutnya. So saya doakan semua yang yang corona itu dapat memenuhi syarat yang telah diletakkan. Tentang program asasi pengurusan UUM, next
Okey, latar belakang atau background tentang program ni. Program ni adalah program pra-ijazah setahun. Okey. Selama 3 semester. Okey. Di Universiti Utara Malaysia. So, program ni terbuka kepada lepasan SPM sama ada daripada sastra, sains dan sekolah agama. Kita buka. Okey. Tak hanya kepada sastra tapi juga kepada mana-mana aliran sains dan sekolah agama. And basically pelajar-pelajar yang ambil apa kata yang as we know UUM ni adalah universiti pengurusan. Kebanyakan kursus yang ditawarkan adalah based on the management base. Okay. And then selepas menamatkan program asasi pengurusan, okay, pelajar akan memilih 47 program sarjana muda yang ditawarkan di Universiti Utara Malaysia. So pelajar boleh pilih mana-mana program yang dia nak. Kita tak paksa, kita bagi peluang kepada mereka untuk memilih. Okay, IT, business, alright, international study, semua on the management base. Okay, next. Okay, latar belakang asasi pengurusan ni, program kita nama program asasi pengurusan. Kita kick off, mulakan program ni pada tahun 2014. Okay, kami dapat akreditasi oleh MQA pada 21 bulan Mei 2015. Okay, and then penubuhan dia adalah pada 1 bulan Mei 2014. Next. Okay, this is kita punya intake lah. Okay, intake daripada awal pada tahun 2014 sampai 2020. Alright, kalau kita tengok trend tu, trend dia kita bermula pada seramai 100 orang pelajar. Okay, dan sehingga kini ramai telah penggata yang telah keluar dan menamatkan pengajian di peringkat sarjana muda. Dan kalau ikut the last batch yang kita ambil 2021 adalah seramai 2021. So kalau ikut perancangan setiap intake kita akan ambil 250 pelajar. Okay. Okay, ni carta organisasi Pusat Asasi Pengurusan yang mana kalau kita tengok sini kami punya Naib Chancellor Profesor Dr. Ahmad Bashawi sebagai Naib Chancellor. Bawah dia ialah Timbalan Naib Chancellor Profesor Dr. Syahmi Mokhtar dan pengarah kami adalah Profesor Dr. Munif Zahirudin dan saya sebagai Timbalan Pengarah Akademik. Okay, dan dibantu oleh rakan saya iaitu Dr. Muhammad Ali Hanifah sebagai Timbalan Pengarah. Okay, so yang bawah tu adalah antara staf sokongan di dalam carta organisasi. Okay, next. Okay, yang ni yang perlu pelajar-pelajar tahu syarat kemasukan. Okay, syarat kemasukan untuk asasi pengurusan ni ialah of course warga negara Malaysia. And then yang kedua, kelayakan SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya grade B+. Okay, dalam mata pelajaran bahasa Inggeris. Yang ni wajib. Serta grade A- dalam 5 mata pelajaran berikut. Sekurang-kurangnya A- iaitu bahasa Melayu. Okay, dan 4 mata pelajaran lain. Okay, mana-manalah. Kita ada 37. So mana-mana yang you dapat 4 A- ini kiranya cukup syarat untuk memasuki asasi pengurusan UUM daripada aliran sains, aliran sastra dan aliran sekolah Arab. Okay, pengajian Islam. Okay, next. Alright, dan yang ketiga ialah lulus temuduga. Program ni ada temuduga. Okay, cuma temuduga ni kita bukannya tanya soalan yang yang hebat-hebat, cuma kita nak get to know each other tentang calon tersebut. And then kita juga ambil calon OKU. Okay, so antara kriteria untuk OKU ni ialah yang mana yang kita pertimbangkan ialah kalau calon tersebut OKU di bawah pekak guna alat, rabun menggunakan kantafas, okay, buta warna, kerdil dan buta sebelah mata. So ini antara
ketidakupayaan yang dipertimbangkan. Sebab kalau ikut OKU ni banyak kategori. So pihak universiti hanya mengambil kira yang faktor 5 ni saja. Okay, dalam untuk dipertimbangkan. Okay, next. Okay, bila lepasan SPM ni biasa dibuat perbandingan. Okay, antara asasi dengan metrik. Okay, of course setiap program dia ada dia punya kelebihan. So bila kita buat perbandingan di antara asasi pengurusan dan matrikulasi, okay, asasi pengurusan ni adalah program matrikulasi yang ditawarkan oleh Universiti Utara Malaysia. Maksudnya pelajar yang ambil program asasi ni, bila dia tamat program setahun, dia akan belajar sambung dia punya pengajian sarjana muda di UUM. Dia tak boleh pergi kepada universiti lain, universiti awam yang lain. Alright. Manakala matrikulasi adalah program tajaan Kementerian Pelajaran Malaysia. So pelajar ni biasanya dia akan ditawarkan oleh mana-mana IPTA. Okay. Dia tak ada spesifik macam asasi. Asasi UUM ni dia dah tahu dah. Bila dia habis asasi, dia akan pergi kepada UUM saja. And feeder kepada Universiti Utara Malaysia untuk asasi pengurusan dan tidak terikat, manakala matrikulasi tidak terikat dengan mana-mana universiti. Okay, the good thing about asasi ni ialah permohonan program ijazah tidak perlu ke UPU online. Kita buat secara internal. Pelajar habis asasi, dia akan proses melalui HEA, HAY Academic secara dalaman. Okay, dia tak perlu kepada UPU. Tapi matrikulasi dia perlu kepada UPU online. Okay, dia kena apply balik melalui UPU. Okay, UPU akan proses pilihan mana yang perlu diminta. Okay, dia perlu bersaing dengan pelajar-pelajar daripada pelajar matrikulasi, pelajar STPM atau diploma. Okay, asasi the good thing, pelajar bebas untuk memilih 47 program yang ijazah yang ditawarkan di UUM. Seperti yang saya mention tadi, we leave it to the student to decide. Kita beri kepada pelajar untuk menentukan program mana yang dia nak. Okay, mengikut kelayakan dia. Kita tak pilih untuk dia orang, they decide what program that they want to have in the sarjana muda. Manakala matrikulasi, pelajar perlu bersaing untuk mendapatkan tempat di universiti awam. Okay, this is biasalah they have to compete with each other, okay, dengan kandidat-kandidat daripada matrikulasi, STPM dan diploma. Okay, next. Alright, ni struktur program asasi. Okay. Program ni program 1 tahun, 3 semester, 2 semester panjang, 1 semester pendek. So basically ada 3 trust program wajib asasi, trust asasi dan trust program asasi. Okay, total semua adalah 50 jam kredit. Okay, next. Okay, ni antara kursus-kursus yang perlu diambil mengikut struktur program. Okay, wajib asasi ada 2 kursus. Basic Principle of Islam, Introduction to Nation Building. Trust asasi, English for Basic Conversation, Advanced Learner, Critical Thinking dan Community Development. Manakala program Trust, program asasi, dia merangkumi kursus-kursus seperti Financial Accounting, General Study, Economy, Introduction to ICT, Business, okay, Introduction to Business, Introduction to Law dan Fundamental of Mathematics. So kita merangkumi kepelbagaian, okay, dalam kursus-kursus yang ditawarkan dalam program asasi pengurusan ni. Next. Okay, di sini kita pakai sistem semester. Okay, semester kita ada 2 semester biasa iaitu semester panjang, iaitu semester biasa kita kategori sebagai kuliah 14 minggu, ulang kaji 1 minggu dan peperiksaan 2 minggu. Manakala semester pendek kita ada kuliah 7 minggu, ulang kaji 1 minggu dan peperiksaan 1 minggu. So basically ada 3 semester yang perlu pelajar lalui
sepanjang program ni. Next. So untuk makluman semua, current enrollment yang ada pada masa sekarang ni daripada intake first sampai sekarang ni adalah berjumlah sebanyak 1,238. Yang mana kalau ikut data sini yang ada sekarang ni ialah 221, yang mana didominasikan oleh pelajar perempuan 169 dan pelajar lelaki adalah seramai 52. Next. Ini antara survey yang kita buat. Dari segi kita nak tengok dari segi kepuasan, how they really enjoy or not. Sama dia berpuas hati tak dengan program asasi ni yang kita telah buat secara rambang kepada para pelajar lepasan pelajar asasi, yang mana kita base kepada beberapa kriteria dari segi communication skill, knowledge, academic, infrastructure, student activity, leadership dan other facility. And we are very proud, kita rasa alhamdulillah pelajar-pelajar ni they are really happy, really enjoy selama setahun di asasi pengurusan. Berdasarkan maklum balas yang kita terima, sebab kita hantar questionnaire kepada diorang isi. So dari situ kita dapat feedback sama ada dia really enjoy, puas atau tak dengan program di asasi. Next. Bila dah habis pelajar ni menamatkan yang ni adalah bangunan asasi di UM. So pelajar akan mengikuti program di sinilah. So that's our building. So bila dah tamat 1 tahun atau 3 semester di asasi pengurusan, pelajar-pelajar ni akan memilih ke program Sarjana Muda dengan Kepujian. Seperti yang saya mention tadi, ada 47 program. Next. Ni antara program-program yang kita tawarkan. Sarjana Muda, Sains, teknologi multimedia, komunikasi, industri kreatif, pendidikan. Lagi next . Kaunseling, pengurusan kerja sosial, sastra linguistik, terjemah maklumat, sastra kesastraan, sarjana muda sejarah kegunaan, linguistik terapan dan pentadbiran perniagaan, dan sarjana muda sains dengan kepujian. Lagi ni ada bisnes, program bisnes, pentadbiran perniagaan, pemasaran, keusahawanan, human resource, kewangan, pentadbiran muamalat, perakaunan, perakaunan sistem maklumat, sains ekonomi. Yang ni khusus di bawah COB. Juga dengan sarjana muda kewangan, sains pengurusan, pengurusan risiko, perbankang, sarjana muda pengurusan teknologi, logistik dan pengangkutan, operasi, pengurusan operasi dan keusahawanan dengan kepujian. Ni di bawah College of Business. Manakala di bawah College of Law, Government and International Study, dia ada khusus seperti Law, sarjana muda undang-undang, sarjana muda falsafah, undang-undang dan perniagaan dengan kepujian, sarjana muda pengurusan awam, pengurusan pembangunan, pengurusan perniagaan antarabangsa, pengurusan haiwan antarabangsa, pengurusan pelancongan, pengurusan hospitality dan pengurusan acara. Dan juga kita ada Akademi Golf Nasional, iaitu menawarkan program pentadbiran perniagaan pengurusan golf. So ini antara program-program di bawah sarjana muda yang ditawarkan di UN yang para pelajar boleh pilih. Yang mana program yang mereka minat. Next. Ini antara achievement yang telah kita dapat, hasil yang telah kita perolehi daripada pelajar-pelajar asasi kita. So antaranya ialah this is one of the student, Atira binti Rushai Mizin, telah dapat hadiah Royal, hadiah emas diraja
Okey, di mana beliau pada asalnya mengikuti program asasi selama setahun dan beliau menyambung pengajian di peringkat Bachelor of Philosophy Law and Business BPLB program, dan beliau telah tamat dengan CGPA 3.99. So ini kita punya testimonial pelajar-pelajar kita. Dan sekarang ni pelajar ni mengikuti program program master dengan salah sebuah universiti di Australia. Dan insya-Allah beliau akan terus menyambung pengajian di peringkat PhD. Next ni antara pelajar-pelajar lain lah yang dapat Vice Chancellor Gold Award bila di peringkat convocation pada tahun 2019 dan 2020 pada hari tersebut. Tuan Azmi Book Alumni UUM Alumni President Award. So ini adalah testimonial pelajar-pelajar kita yang telah berjaya menamatkan pengajian dengan jayanya. Next. So mungkin pelajar-pelajar tertanya, bila masuk asas ini, what you might get benefit, advantages yang akan diperolehi. Number one, once you enroll for this mendapat tawaran di UUM di asasi pengurusan, tak perlu fikir pasal yuran pengajian, because kita ada yuran pengajian dibayar sepenuhnya oleh KPT. Tapi dengan syarat yang mana hanya terbuka kepada B40 and 40 saja. Iaitu dengan kata lain, pendapatan yang 10,000 ke bawah saja. Kalau 10,500, dia tak layak untuk dapatkan pembiayaan ni. Alright. Yang kedua, dijamin sepenuhnya untuk melanjutkan program pengajian kompetitif di UUM. So kiranya sebelah kaki you tu dah ada di UUM bila dah masuk program asasi ni. As long as you dapat CGPA 2.2.0 ke atas. Alright, you can choose whatever program that you want. And then dari segi prasarana pengajaran, hostel akan diberi, tak ada masalah, kita ada inasis. Bilik kuliah aircon. Dari segi kelas adalah small group. It's not a mass lecture. And tenaga pengajar mostly PhD holder. Ada pengalaman dalam pengajaran. And then persekitaran yang menarik, green campus. Alright. It's far away from the town. So it's tempat yang baik untuk mengikuti pengajian. Next. Ini antara prasarana yang ada di UUM. Kita ada perkhidmatan bas, kita ada hostel. This is a hostel lah, bilik. Setiap satu bilik kita bagi 2 orang. And then kita ada pusat kesihatan universiti. 24 hour. So you tak perlu pergi klinik kat luar, pergi hospital kat luar. Kita ada our own medical center. It's free, no charge. Alright, next. This is gambaran bilik kuliah lah. Bilik kuliah, bilik komputer. And then kita pakai online learning. Online learning maksudnya dari segi bahan material pengajaran, pesara akan upload dalam sistem online learning. So there is no pergi photostat, tak perlu. It is upload by the respective lecturer. You can follow the class through your laptop, through your palm, through everything, the gadget that you have. And setiap pelajar diberi portal dia tersendiri. Next. And this is our library. Our library is quite huge. Very big. Alright. Kita ada dua library, bangunan lama dan bangunan baru. Ada 3 tingkat. So collection dari segi buku, dari segi majalah, dari segi resources are very latest, very apart from you can go to the Perpustakaan Sultan Nabaya, you juga boleh pergi kepada online. Dia ada online library.
Maksudnya whatever book that you want, whatever material dan yang you nak cari, boleh dapatkan secara online. Next. And ni lah pusat sukan, okay, sport center, kita ada stadium, kita ada gym, kita ada swimming pool. Alright, kita ada go-kart, okay, kita ada pusat equine. Alright, our sport center is very state of the art, very tip top, okay, semua ada. Padang golf kita ada, okay. Then, okay, this is our sport center. Okay, next. Alright, this is our contact, okay, number. Okay, our address, Center for Management Foundation in Management UUM. Okay, our phone number, okay, 04928 3451 3452 3456. Anything, any problem, okay, nak tanya tentang apa-apa boleh contact this number. Our fax 9283453. Okay, kita ada website kita www.asasiuun.edu.my. So feel free to to Google or to look, okay, maklumat yang ada kat situ. And our email asasi.uun.edu.my. Okay, so siapa-siapa yang ada masalah, ada pertanyaan, ada kemusykilan, boleh hubung dengan email tersebut, okay, atau menelefon. And then kita ada Facebook, okay, please add kita punya Facebook Pusat Asasi Pengurusan UUM. Okay, next tak ada lagi ya. Okay, sekian, terima kasih. Okay, terima kasih kepada semua yang memberi perhatian kepada taklimat saya pada hari ini. So kalau ada sebarang masalah, okay, ada sebarang kemusykilan, okay, boleh berhubung dengan saya atau berhubung dengan alamat atau email yang seperti dipaparkan sebentar tadi. So saya ucapkan terima kasih atas kesudian cikgu kerana menjemput Asasi Pengurusan untuk memberi taklimat pada pagi ini. Okay, cikgu, terima kasih cikgu. Cikgu Zubaidah, back to you. Okay, terima kasih doktor. Walaupun diberi masa singkat 20 minit tetapi infonya padat, alhamdulillah. So anak-anak ni sama ada dia mendengar, saya rasa dia mendengar, cuma dia tak tahu nak tanya apa. So sekiranya tak ada sekarang ni malu-malu nak bertanya, anak-anak boleh buka website UUM. Dia dapatkan info di situ, kan? Betul doktor? Betul, boleh. Okey, dan di situ pun ada talian yang boleh dihubungi sekiranya ada kemusykilan, insyaAllah tiada halangan. Sebenarnya sekarang PKP kan, PKP pun internet boleh, selamanya tak ada masalah, rentas ke mana-mana pun boleh. Kan? Okey, terima kasih untuk doktor. Okay, mana tahu nanti kok ada nanti soalan untuk UUM jawab nanti. So itu dia dah dah bagi link untuk dihubungi apapun dia di-troker lah untuk dapatkan info yang tadi dibentang tadi, apa yang lain yang rasa nak tahu. Saya lagi terima kasih. Okey, ya. Cikgu Rosli? Cikgu Zubaidah, sekejap. Doktor ada lagi ya? Ada, Cikgu Rosli, ada. Doktor, saya kaunselor SMK Cukai. Okey, cikgu ya. Tanya sikit je, boleh doktor cerita sikit sarjana muda sains pemutusan tadi? Boleh cerita sikit ringkas? Boleh. Sarjana muda sains pemutusan ni ia di bawah School of Quantitative, School Matematik. Okey. Dia lebih ke, kalau ikut program ni dia lebih kepada yang berminat kepada matematik lah, yang ada background matematik, yang berminat untuk dalam make a decision. Okay, saya tak main sangat, tapi saya tahu program tu di bawah sains, fakulti sains kuantitatif. Okay, so biasanya kursus ni lebih kepada siapa pelajar yang berminat ambil kursus ni, dia kena ada strong dari segi matematik, at math, because kebanyakan kursus yang diorang akan ambil nanti
melibatkan kualitatif, kuantitatif, matematik, diskrit, okay. So melibatkan dari segi pengiraan. Okay cikgu? Okey, doktor. Terima kasih. Okay, sama. Okey. Okey, Cikgu Rosli, beres? Okey, Alhamdulillah. Beres. Okey. Okey, info lebih kemas. Yap. Okey, yang ditunggu-tunggu. Ya, Mai. Doktor, saya ada satu soalan. Boleh, boleh cikgu. Boleh. Asasi UUM ni dia ada temu duga kan? Ya. Biasanya temu duga tu apa yang pihak UUM akan laksanakan dalam bentuk macam mana temu duga tu kepada pelajar? Okey, untuk makluman Cikgu Akmal, kalau dulu kita buat temu duga secara face to face. Okey, kita hantar surat dekat pelajar. Okey, datang ke UUM atau kita ada dua center, sama ada di UUM Sintu atau di UUM KL. Okey, so pelajar-pelajar daripada Pantai Timur biasanya kita panggil pergi ke Sintu lah. Okey, kita face to face, tapi since pandemic COVID ni kita buat secara Webex, secara virtual. Sebab yelah tak boleh nak move, tak boleh nak nak bergerak ke tempat. So we done through virtual. Okay, interview ni cikgu, kita santai saja untuk interview ni. Okay, nak tanya sebab apa dia orang pilih asasi. Kita just nak get to know each other, to be close. Itu saja cikgu, tak very strict lah dalam interview tu. Okey, terima kasih doktor. Okay, sama. Ada lagi untuk bertanya? Di FB Live ada ke main soalannya? Boleh ajukan kalau ada? Tak ada setakat ni. Okey, so kita teruskan santai kita bersama dengan panel kita yang kedua, iaitu daripada UiTM. Yang manis lagi, tak ada senyum dekat kita semua ya. Kita persilakan panel yang kedua kita, Puan Nur Afizah binti Azhan, iaitu Koordinator Program Diploma Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Cawangan Dungun. Letih panjang sangat tajuk dia. Okey, Alhamdulillah. Dan sebagaimana kita semua tahu, UiTM adalah satu universiti yang paling banyak menawarkan kursus di program diploma. Betul tak Puan Ni? Betul. Okey, so tanpa menekan masa, cikgu mempersilakan untuk melaluan kepada Puan Ni memperjelas sejelas-jelasnya. Silakan. Okey, terima kasih Cikgu Zubaidah. Terlebih dahulu saya Assalamualaikum semua. Saya terlebih dulu memanjatkan kesyukuranlah kepada Ilahi kerana diberi peluang pada hari ini bersama-sama dengan guru-guru serta para panel dan juga pelajar-pelajar calon SPM lah. Terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan juga kepada Cikgu Zubaidah serta guru-guru kaunseling daripada 4 buah sekolah ni kerana sudi menjemput saya pada pagi ni untuk menyampaikanlah taklimat, sedikit taklimat lah berkaitan dengan program kemasukan program Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Cawangan Terengganu. Jadi saya akan share sikit slide. Maaf ya, saya guna dua device ni sebab saya kena share ni. Sekejap ya. Okey. Nampak ke? Dah keluar ke slide saya? Dah. Okey, terima kasih. Okey, so saya terlebih dahulu sebelum saya memulakan taklimat saya berkenaan kemasukan ke program pengajian FPP. Kita panggil ringkas ni FPP lah ya. Kalau kang letih macam Cikgu Zubaidah kata nak sebut panjang sangat, Fakulti Pengurusan dan Perniagaan kan. So kita ringkas kan, kita panggil FPP sajalah. Jadi sebelum saya mulakan taklimat, saya perkenalkan diri saya dulu. Orang kata kalau tak kenal tu maka tak cinta kan. Jadi adik-adik, saya panggil adik-adik lah. Kalau anak-anak tu rasa macam alah tuanya saya kan. Kita panggil adik-adik lah, adik-adik. Kita ceria-ceria sikit. So saya telah berkhidmat dengan UiTM ni alhamdulillah dah 14 tahun. Saya adalah pencara kanan di M52 bidang pengurusan operasi.
Fakulti Pengurusan dan Perniagaan lah di UiTM Cawangan Terengganu. Untuk makluman semua, saya memegang jawatan koordinator program diploma ni sudah 2 tahun. Sebelum saya jadi koordinator diploma, saya jadi koordinator degree dah. Maknanya saya ada, alhamdulillah lah, saya diberi peluang. Saya ada 2 pengalaman saya kat sini, pengalaman sebagai koordinator degree dan juga diploma. Okay. So saya rasa itu saja pengalaman pasal berkenaan diri saya. So kalau adik-adik nak berkenalan dengan lebih lanjut, kita PM tepi. Okay? Okay. So saya nak share kat sini. Seterusnya ini saya bagi gambaran secara overall lah. Okay. Carta Hala Tuju ke Menara Gading. So kenapa saya tunjukkan carta ni, Hala Tuju ni, supaya adik-adik semua jelas kalau apa yang adik-adik boleh sambung, perjalanan adik-adik kalau nak teruskan pengajian kepada peringkat lebih tinggi lah. Paling tinggi doktor falsafah lah, macam doktor Rashdan tadi. Okay. Jadinya saya akan ceritakan secara ringkas lah, secara general saja. Okay. So lepas adik-adik ambil SPM, akan ada 2 pecahan lah. 2 pecahan bermakna sama ada adik-adik nak sambung pengajian ataupun berhenti ataupun tangguh pengajian. Kenapa saya highlight kat situ berhenti dan tangguh? Kadang-kadang lepas SPM ada kekangan-kekangan tertentu yang membuatkan adik-adik tak boleh nak sambung terus belajar. Mungkin kena kerja dulu ke, kena dapatkan income sendiri dulu ke, supaya adik-adik boleh sambung kemudian. Boleh juga ada yang macam tu. Jadi janganlah rasa bila tak ada peluang. Ada bercakap ke? Ada tanya soalan ke? Sebab saya ada dengar suara. Hello? Dengar ke? Dengar lagi tak? Saya okey dah kot. Okey dah, tak ada dah. Okey. Berbalik pada tadi, lepas SPM tadi, kalau ada kekangan-kekangan tertentu, adik-adik tak boleh nak sambung, mungkin boleh tangguh dulu. Mungkin bila dah kerja, dah ada kerjaya, dah ada duit sendiri ke, baru boleh sambung. Itu tak ada masalah. Jangan risau. Maknanya lepas SPM kalau tak boleh nak sambung lagi, nak kena kerja dulu dan sebagainya, ada kekangan tertentu, jangan risau. Lepas tu boleh sambung juga dalam secara separuh masa. Okay, sebab kita di UiTM ni secara keseluruhannya UiTM dia ada tawarkan juga program diploma degree untuk separuh masa. Macam saya sendiri pun mengajar juga untuk pelajar-pelajar separuh masa ni. So ada pengalaman juga dekat situ, alhamdulillah. Okay, so saya tak akan ceritakan yang bahagian itu banyak. Saya akan lebih banyak ceritakan tentang laluan akademik yang adik-adik boleh nampak lah. Okey, so kalau lepas SPM, kalau adik-adik nak sambung pengajian, macam doktor cakap tadi, doktor lebih Dr. Rashdan tadi lebih kepada asasi kan. So dia ada pecahan dia lah. Maknanya adik-adik ada pilihan untuk masuk asasi, metrik, sambung dengan sijil, sama ada sijil kemahiran ke, sijil vocational ke, apa-apa sijil lah yang adik-adik minat, ataupun sambung kepada sijil tinggi lah, maknanya STPM. Okey, ataupun adik-adik boleh sambung diploma atau pradiploma. Okey. So dalam untuk fakulti bisnes ni ataupun FPP ni, kita tawarkan 6 program diploma. So 6 program ni ada di merata-rata tempat lah. Kan ada di merata-rata negeri lah kiranya. Okey, lepas tu adik-adik boleh sambung ke sarjana muda. Sarjana muda ada 16 program bawah fakulti kita. Jadinya ada banyak pilihan untuk adik-adik pilih nanti. Cuma ada pelajar yang pernah tanya saya, dia kata, "Puan, saya tak naklah sambung diploma Puan, sebabnya sambung diploma dah berapa tahun. Lepas tu nak sambung degree pula berapa tahun, jadi panjang, rugi masa. Baik saya ambil metrik ke, asasi ke, STPM ke, boleh terus sambung sarjana muda." Kan? Ada adik-adik yang pernah tanya saya macam tu. Okey, dia macam ni. Dia satu, adik-adik kena pilih lah, ikut minat masing-masing dan ikut kemahiran masing-masing. Sebabnya kita kena ingat setiap orang ada kelebihan dan ada kemahiran tertentu. Jadi ada setengah orang memang dia nak minat masuk diploma terus dengan kelaikan-kelaikan tertentu lah. Ada setengah tu dia minat nak masuk asasi, nak masuk metrik dan sebagainya lah. Itu terpulang kepada pilihan adik-adik. Tapi
dalam konteks masa tu tadi sebenarnya macam ni, saya nak bagi clear supaya tak ada orang salah faham. Dia macam ni, kalau adik-adik ambil diploma dalam fakulti yang sama, bila sambung ke degree ataupun sarjana muda dalam fakulti yang sama juga, sebenarnya adik-adik akan diberi pengecualian kredit. So apa itu pengecualian kredit? Pengecualian kredit ni sebenarnya kelebihan lah atau kemudahan ataupun fasiliti yang kita bagi, di mana adik-adik tak perlu dah ambil beberapa subjek untuk semasa di degree, sebab dia ada kesetaraan dengan kursus yang adik-adik ambil masa diploma. Jadinya dia boleh dah kurang kat situ, dah kurang masa sikit lah berbanding kalau kita daripada direct daripada STPM dan sebagainya. Kalau macam contoh asasi ke matrik ke SPM, dia memang ambil sarjana muda tu semua kursus dia kena ambil. Tapi kalau adik-adik ni ambil diploma dalam fakulti yang sama, sambung ke degree fakulti yang sama, akan dapat pengecualian kredit yang mana adik-adik dikurangkan kursus-kursus tu, dia boleh dikecualikan kursus-kursus tertentu. Jadi dia bergantung pada program jugalah. Okey, kalau macam sarjana muda dia ada 6 semester, kalau fakulti bisnes ni ada 6 semester, adik-adik bergantung kepada program ya. Adik-adik boleh bila dapat pengecualian kredit tu, adik-adik boleh naik ke semester 2, ada setengah program tu naik ke semester 3 terus. Jadinya dari segi lama tempoh tu sebenarnya untuk program-program tertentu sajalah. Contoh kalau macam adik-adik diploma masuk diploma bisnes, masuk ke degree fakulti lain lah katakan, masih tetap akan dapat pengecualian kredit untuk kod-kod universiti dan beberapa kod yang setara lah sebenarnya. Jadi bila kita ada diploma, itu kelebihan kita lah. Bila kita masuk degree, dapat pengecualian kredit. Even masa saya jadi koordinator degree dulu, ada pelajar daripada engineering pun masuk degree, masih dapat pengecualian kredit. Walaupun dia tetap jadi semester 1, tapi kursus yang dia ambil tu dah berkurangan. So dah kurang dah beban kat situ. Okey? Itu secara general lah saya boleh cerita. Tapi sebenarnya saya nak lebih highlight kepada program diploma dan pra-diploma. Sebab bidang adik-adik ni kesastraan kan. Jadi lebih kepada ni lah, bisnes lah kiranya. Okay. So seterusnya, ini adalah program diploma FPP yang ditawarkan di seluruh cawangan ya, termasuk di seluruh cawangan, maknanya di seluruh negeri lah. Cuma apa yang saya highlight dekat sini, yang warna kuning tu adalah program yang ditawarkan di kampus Dungun. Yang lain-lain tu ada di kampus lain lah. Jadi kalau adik-adik lepas SPM nanti nak berada walaupun pandemik, secara maya pergi keluar ke negeri lain, adik-adik bolehlah pilih diploma-diploma lain tu. Okey. Ini memang diploma bawah fakulti kita lah, bawah bisnes. So yang kalau yang rasa nak duduk kat Dungun aja, di dalam Terengganu sahaja, adik-adik boleh pilih dua tu lah yang saya highlight kuning tu kan. Okey. So kita akan saya akan pergi terus kepada syarat kemasukan, sebabnya kalau nak cerita detail semua tu memang takkan sempat masa. So saya hanya fokus yang ada di kampus Dungun lah. Kalau adik-adik nak tahu lebih lanjut untuk program-program lain, kita PM tepi nanti, kita PM tepi. Okey. So syarat kemasukan ke diploma sekarang ni macam saya kata tadi, di Dungun ada 2 program kan. Satu diploma analisa pelaburan BA 114 dan yang keduanya ialah diploma pengurusan dan teknologi pejabat BA 118. So kita tengoklah syarat-syarat dia. Kalau dari segi syarat universiti tu memang terbuka kepada keturunan Melayu, anak negeri Sabah, anak negeri Sarawak dan orang asli saja. Dia punya syarat ni sama untuk kedua-dua program memiliki SPM dan sebagainya tu orang kata syarat utamalah. Okey. 3 kepujian, kena dapatkan 3 kepujian termasuk bahasa Melayu dan lulus sejarah. Bermakna kat sini yang lain tu kena kepujian, kalau sejarah lulus pun dah memadai. Okey. So untuk adik-adik yang lepasan SPM ni, dia ada syarat khas dia. Okey, syarat khas dia untuk 2 program ni dia ada beza sikit je. Okey, selain daripada syarat syarat universiti tu, adik-adik kena dapatkan kepujian untuk bahasa Inggeris dan matematik atau matematik tambahan untuk diploma BA 114 tadi. Saya ringkas saya sebut kod dia, BA 114. Manakala kalau untuk BA 118 masih ikut syarat universiti dengan kepujian bahasa Inggeris.
tapi dia lain sikit, dia kurang sikit je. Dia memadai lulus untuk matematik dan matematik tambahan. Dia beza sikit dengan BE 114 tadi. Cuma satu lagi saya nak share kat sini, sebut pasal bahasa Inggeris. Untuk makluman semua, UiTM memang mengguna pakai bahasa perantaranya 90% bahasa Inggeris. Untuk pembelajaran lah, PNP, pengajaran dan pembelajaran. Jadi macam saya share sikit pengalaman saya. Macam saya dulu lepas SPM, salah satu sebab kenapa saya nak masuk UiTM adalah kerana bahasa Inggeris. Sebab saya nak improve bahasa Inggeris saya. Sebab bahasa ni kita kena praktis. Kalau tak nanti tak jadilah kan. Jadi saya fikir itu salah satulah sebabnya. Bila saya fikir balik, bahasa Inggeris saya ni saya nak improvekan. Jadi bila kita nak improve ni, kita kena praktis. Jadi dengan cara masuk UiTM ni memang perantaranya adalah bahasa Inggeris. Jadi saya rasa itu salah satu peluang untuk saya improve bahasa Inggeris saya. Sebab tu kalau kita tengok kalau antara syarat kemasukan, kita nak kepujian lah untuk bahasa Inggeris. Okey, macam saya kata tadi, jika adik-adik berpeluang sambung diploma, sambunglah. Kalau kalau kadang-kadang ada di kalangan adik-adik ni yang rezekinya belum ada lagi untuk sambung diploma ataupun syarat kemasukan tu tak capai untuk masuk diploma. Jangan risau. Jangan rasa macam down. Sedihnya tak boleh masuk diploma. No. Masih ada lagi peluang untuk adik-adik masuk diploma melalui pra-diploma. Okey, kalau pra-diploma ni dia 6 bulan saja. Maknanya 1 semester saja. So kalau adik-adik nak masuk diploma melalui pra-diploma tu tadi, sebab kita ada pra-diploma perdagangan, ada juga pra-diploma sains. Kita ada 2, pra-diploma perdagangan dan pra-diploma sains. So mana-mana yang bidang sains tu boleh masuk, kalau tak cukup syarat untuk diploma, boleh masuk dulu pra-sains. Kalau yang social science ni, maknanya yang macam adik-adik yang kesastraan ni boleh masuk melalui perdagangan lah. Okay, so syarat dia beza sikit je. Kalau macam untuk BA 114, kalau adik-adik daripada pra-diploma, dia perlukan CGPA, minimum requirement dia 2.5 pointer. Okay, kalau untuk BA 118 ni, minimum dia 2 pointer CGPA dia. Okay, tapi itu minimum requirement. Kalau adik-adik dapat 3 pointer, 4 flat, lagi bagus. Boleh masuk. Macam tu. Okay, so yang lain-lain tu adalah syarat-syarat lain lah, macam ada sijil dan apel. Apel ni sebenarnya lebih kepada orang yang dah berpengalaman kerja. Sekurang-kurangnya dia kena 5 tahun lah, 5 tahun ke atas baru boleh mohon untuk apel ni. Tapi saya tak nak cerita sangat sebabnya adik-adik ni fresh lagi kan daripada SPM. Jadi yang yang kerja-kerja nanti kemudian nanti adik-adik dah kerja, nak sambung apel melalui apel tu baru tanya pula so untuk tempoh pengajian dua-dua ni hanya 2 tahun setengah sajalah, ataupun kita panggil 5 semester. Okey, ini antara sebenarnya saya nak, kalau sebenarnya asalnya saya tak nak tunjuk tahu senarai kursus yang ditawarkan ni, sebabnya saya mengharapkan adik-adik akan tanya, Puan, apa beza BA 114 dengan 118? Tapi saya standby takut ada orang nak tanya. Jadi saya terang terus siap-siap. Okey. Ini adalah kursus-kursus utama daripada fakulti kita untuk kedua-dua program lah. Sebenarnya dia ada juga kursus-kursus lain dari fakulti lain, tapi itu kita panggil kursus servicing. Tapi yang saya tunjuk ni hanya kursus-kursus yang ditawarkan, maknanya kursus fakulti kita sendiri. Okey. Yang bezanya adalah kalau diploma analisa pelaburan ni, BA 114 ni, dia lebih banyak kepada finance, kewangan, kod finance, kewangan dan sebagainya. Dia ada basic, macam basic management, marketing apa semua tu ada. Tapi dia lebih khususnya kepada analisa pelaburan tu lah, ataupun kursus-kursus keuangan. Biasanya kalau pelajar BA 114 ni, dia boleh kalau dia nak sambung degree nanti, dia boleh sambung untuk BA 242, iaitu Bachelor BBA Finance. Okey, kepujian Accounts Finance dan perbankan. Yang perbankan pun ada untuk degree. Dia boleh sambung. Dia sebenarnya dia punya macam feeder dia lah. Tapi kalau nak sambung degree lain pun boleh, tak ada masalah. Cuma
dia punya kalau flow bidang yang cantik itu finance ataupun degree Islamic banking. Yang lain boleh masuk, tak ada masalah. Okey, kalau macam BA 118 ni, kalau adik-adik tengok dia punya kursus tu banyak kepada record keeping, taking notes dan sebagainya, sebab untuk BA 118 ni dia banyak kepada skill, dan skill utama dia adalah menaik. Kalau adik-adik masuk BA 118 ni, bila dia menaik tu dalam 1 minit dia adalah berapa patah perkataan, bukannya lepas tu dia ada cara dia nak pegang keyboard tu, bukan yang tekan macam patuk burung tu kan, tek satu je. Tak, dia ada cara dia. Itu lebih kepada skills kalau untuk BA 118. Sebab tu kalau adik-adik tengok dia punya kursus tu pun lebih ke arah itulah, yang lebih kepada arah office punya pengurusan lah. Okey. Puan Ni, jelas sikit. Ada budak PM dekat WhatsApp ni, dia tanya semua yang tadi PM, Puan beritahu ada credit hours kan? Kos untuk daripada diploma ke degree. Ya, Dia tanya semua kos ke macam mana? Tu dia soalan dia. Semua kos dapat credit hours. Semua program ke? Tadi kan Abang kata kalau diploma. Pengecualian kredit tu. Yes. Okey. Dia macam ni adik-adik, kalau adik-adik masuk diploma dalam universiti yang sama, even fakulti yang sama tu lagi banyaklah dapat pengecualian. Kalau fakulti yang berbeza mungkin kurang sikit. Tapi kalau dalam universiti yang sama, macam contoh ambil diploma di Dungun, sambung degree di Shah Alam. Tapi fakulti sama. Contoh kita ambil fakulti FEP. Memang semua ada pengecualian kredit tu. Jadi jangan bimbang. Janganlah bimbang, alah bila masuk bisnes nak masuk hotel lah lepas ni nak ambil degree hotel contohnya. Tak boleh pengecualian. Dapat. Kod universiti insya-Allah dapat. Yang kurangnya adalah kod-kod khusus tu lah untuk fakulti-fakulti tertentu. So untuk UiTM, macam saya ulang balik untuk UiTM, kalau program diploma tu fakulti yang sama ataupun universiti yang sama UiTM, kepada sambung UiTM juga memang akan dapat pengecualian kredit. Cuma bergantung kepada keperluan program tu banyak ke sikit. Menjawab ke cikgu? Okey. Saya teruskan ya. Okey, ini adalah peluang-peluang pekerjaan. Andai kata lepas diploma nanti adik-adik nak kerja dululah, tak nak sambung degree lagi ataupun siapa yang nak sambung degree lah kan. Degree tu pula macam saya kata tadi ada 16 pilihan dalam fakulti kita. Jadi pilihlah mana-mana adik-adik nak. Tapi andai kata adik-adik kata nak lepas diploma ni nak kerja dululah, nanti baru nak sambung untuk part time. Boleh, tak ada masalah. Okey. Jalan tu banyak sebenarnya. Sama ada adik-adik mencari jalan tu ataupun tak. Okey. So ini peluang pekerjaan. Kalau BA 114 lebih banyak kepada perbankan, benda-benda yang melibatkan kewangan lah, sebab subjek adik-adik tu lebih kepada pelaburan, analisa apa semua tu kan, kod finance. Boleh masuk juga bidang security dari segi pendapatan, kewangan, dan boleh juga jadi broker saham. Ada ramai bekas pelajar kita yang kerja bank dan juga jadi broker saham. Alhamdulillah berjaya Okey, kalau untuk BA 118 ni pula, sebabkan diploma ni lebih kepada pengurusan dan teknologi pejabat. Jadi dia punya bidang untuk bekerja tu lebih luas lah. Lebih kepada boleh masuk perkhidmatan, apa-apa perkhidmatan, bidang perkhidmatan kan. Macam office, kerja-kerja swasta. Yalah, apa-apa saja bidang perkhidmatan, sebabnya dia ada khusus-khusus tertentu tadi tu lah. Lepas tu boleh juga masuk perbankan, tapi bukannya masuk perbankan bukan bermakna dia spesifik kepada banking yang memang kena ada background kewangan semua tu, tapi dia lebih kepada yang office tu tadi. Boleh masuk juga perniagaan, bidang perniagaan, pembuatan dan keusahawanan. Ini antara peluang-peluang pekerjaan lah yang adik-adik boleh dapat lepas diploma nanti. Kalau tak sambung degree lagi lah. Okey, seterusnya saya nak cerita sikit lah, sentuh sikit pasal pra-diploma perdagangan, memandangkan pra-diploma ni bawah fakulti kita juga, untuk mana-mana adik-adik yang yang tak boleh nak sambung diploma.
Tapi boleh sambung pra-diploma tempoh dia adalah 6 bulan. Kalau adik-adik nampak kat situ, dia punya syarat universiti masih sama. Kena 3 kepujian tadi, kena dapat 3 kepujian termasuk bahasa Melayu dan dulu sejarah. Tapi dia ada syarat khusus dia untuk lepasan SPM ni dikurang sikit lah. Macam tadi, kalau macam program diploma tadi dia nak kepujian kan. Tapi kalau untuk pra-diploma memadai lulus matematik atau matematik tambahan serta lulus bahasa Inggeris. Itu dah memadai. Sebab nanti bila masuk ke pra-diploma ada kursus-kursus intensif sebelum adik-adik masuk ke diploma itu. Dan siapa-siapa yang ambil pra-diploma ni nanti dia boleh diserapkan ke program-program diploma bawah fakulti berikut. So maknanya nanti adik-adik masuk, kalau ada mana-mana yang adik-adik yang tak ada peluang terus ke diploma tapi kena masuk pra-diploma, nanti bila dah habis pra-diploma 1 sem tu, adik-adik dah boleh terus sambung ke diploma untuk 11 fakulti. Bukan 11 fakulti tau, tapi dalam setiap fakulti itu dia ada pula banyak lagi program-program dia, program-program diploma dia. Jadi jangan bimbang. Cuma saya highlight warna kuning tu sebabnya yang warna kuning tu yang ada ditawarkan di kampus Dungun. Yang saya tak highlight tu maknanya di kampus-kampus lain lah. Okay. So adik-adik boleh masuk bawah perakaunan, sambung perakaunan. Perakaunan kalau di Dungun dia ada satu je, diploma perakaunan. Kalau macam fakulti FPP tadi, okey, ada 2 lah. Macam di Dungun ni ada 2. Kalau di kampus lain, lagi banyak kan. Ada lagi 6 lah. Okey, kalau pengurusan hotel dan pelancongan, dia ada banyak. Tapi kalau di Dungun ni 4 program diploma. 4 program diploma, 2 program degree. Macam FPP di Dungun, 2 program diploma, 3 program degree. Okay. Kalau akademik pengajian Islam Contemporary tu dekat Dungun ni ada diploma muamalat. So adik-adik boleh pilih pula lepas tu untuk siapa-siapa yang sambung ke pra-diploma dulu. Yang tak layak untuk sambung di diploma terus, boleh masuk pra-diploma dulu, jangan risau. Okay. So untuk dapatkan maklumat lanjut, cikgu-cikgu, guru-guru dan adik-adik boleh hubungilah. Kalau macam untuk fakulti saya, fakulti bisnes, adik-adik nak sambung diploma boleh kontak saya ataupun ketua-ketua pusat pengajian untuk setiap fakulti lah. Macam bos saya, ketua pusat pengajian saya ialah Dr. Ahmad Sufian. So adik-adik boleh kontak Dr. Sufian lah. Ataupun kalau berminat untuk masuk diploma fakulti lain, saya dah siap-siap nombor telefon ketua pusat pengajian atau kita panggil KPP untuk memudahkan adik-adik untuk dapatkan maklumat selanjutnya. Okey. Untuk pra-diploma pun ada, saya letakkan juga contact number supaya siapa-siapa yang tak boleh sambung diploma secara direct tu nak masuk pra dulu, boleh contact Encik Jamri. Okey. Seterusnya maklumat lain, contoh portal kemasukan pelajar ni, adik-adik boleh tengoklah senarai program, syarat-syarat kemasukan semua ada dalam portal tu. So nanti kejap lagi saya share dekat chat room, dia punya link, semua link tu. Okay. Lepas tu kalau nak tahu UiTM Terengganu ni macam mana, apa program yang ada selebih detailnya, boleh tengok dalam portal UiTM Cawangan Terengganu dan juga video corporate, semua ada. Saya kalau ikutkan, kalau saya diberi masa lebih, saya memang boleh tunjuk video corporate tu sebab video corporate tu saja dah 10 minit. Kalau saya tunjuk yang tu masa saya lah tak cukup kan. Jadi tak apa. Kalau nak mana tahu kita ada rezeki jumpa lagi lepas-lepas ni, saya harap ada peluang lah untuk saya share dengan lebih detail. Okey, so saya rasa itu sahaja. Sebelum buka kepada soalan-soalan, saya doakanlah selamat maju jaya kepada adik-adik yang akan ambil SPM nanti, dan saya harapkan yang tengah tunggu result SPM tu dapat result yang cemerlang lah, insya-Allah. Okey, terima kasih, itu sahaja. Saya buka kepada soalan lah. Okey anak-anak, kalau malu bertanya boleh chat kat situ, tulis kat chatting. Ada ke? Okey Puan Nik, cikgu nak tanya dah, budak ni malu nak tanya, kita tanya je lah ya. Kalau tadi UM ada asasi pengurusan, Ya. UiTM ada tak untuk pengurusan, maksudnya sains sosial?
pra tu lah, kita tak ada untuk asasi kita ada sains dan apa saya tak ingat, tapi di untuk fakulti lain lah. Tapi untuk kita fakulti bisnes ni yang bidang bisnes management ni memang ada pra perdagangan tadi tu lah yang saya cerita tu. Jadi dua je pra. Okey, untuk pengetahuan juga dalam grup peserta Google Meet ni ada juga dalam sains yang ambil maths maksudnya. Ada. Sebab mungkin kita nampak kita nak go through dengan STEM A, sains tulis. So mungkin nak twist ke kemanusiaan nanti. So kita invite jugalah masuk dalam grup ni. So dia mungkin dapat info sedikit lah untuk panel sekian. Okey, ada nak tanya cepat-cepat. Kita beri masa sikit lagi nak tanya. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu, cepat. Tanya je. Siapa tak tanya rugi. Rugi. Gitu. Ada hadiah cepu emas kan? Ada cepu emas untuk yang bertanya. Sementara saya tunggu soalan, saya share link lah. Link tadi Okey, share apa ni? Untuk makluman Okey, itulah di antara info daripada yang kedua daripada UiTM Dungun, cawangan Terengganu Okey, untuk pengetahuan anak-anak UI bukan nak kempen sebenarnya tapi ini hakikatnya. UiTM adalah satu universiti awam yang paling banyak menawarkan kursus di peringkat diploma untuk lepasan SPM. Betul. Dan seperti tahun lepas, kemungkinan besar juga tahun ini anak-anak akan menggunakan jejak trial SPM untuk memohon mana-mana kursus di IPT awam ataupun swasta. Kita boleh guna. So maknanya you all out untuk trial nanti. Itu dua panel dah pun selesai. So panel yang ketiga kita dah tak sabar-sabar dah ni. nak present, nak berjumpa di jalan maya. Okey, kalau tadi dua universiti tadi IPT tadi adalah awam. Okey, ini adalah KPTM College Prioritas MARA Kuantan. Ini adalah IPT yang berada di bawah MARA walaupun swasta tapi di bawah MARA. So anak saya rasa awak pun tahu ni, kaunselor dah beritahu dah berbuih dah mulutnya. Okey. Dan hari ni mungkin lebih mantap lagi info yang dikongsikan oleh Puan Tengku Hayatul Azlin, iaitu orang bertanggungjawab di KPTM sebagai penolong pengarah kanan Seksyen Pemasaran dan Pengambilan Pelajar. Okey, kampus Kuantan. So cikgu silakan Cikgu Tengku untuk meneruskan. Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, boleh dengar suara saya? Boleh. Okay, Alhamdulillah. Okay, terima kasih. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada pihak 4 buah sekolah ni terutamanya dan juga kepada guru kaunseling daerah Kemaman kerana sudi menjemput KPTM lah untuk share sikit info berkenaan apa yang KPTM ada tawarkan Okay, so selamat datang kepada semua. So boleh tengok saya punya slide. Okay, yang ni saya share daripada Canva. Boleh cikgu? Nampak Nampak, okay. Okay, yang pertama sekali. Okay, ni sejarah penubuhan lah. So KPTM ni actually dah lama daripada 1983 dan Kuantan merupakan kampus yang pertama dengan asalnya nama dia MCC Kuantan ataupun Kolej Yayasan Pelajaran MARA. MARA Community College, 1983 MARA Community College dan sehingga secara rasminya 2003 kita rebrand kepada Kolej Politek MARA. Okay, so KPTM ni, under KPTM, Kolej Politek MARA Sdn Bhd, kita ada satu kolej universiti iaitu KUPTM di Kuala Lumpur dan 6 kolej cawangan di seluruh Malaysia iaitu kita ada di Kota Baru, Kuantan, Bangi, Alor dan Ipoh. Okay, yang ni pintu masuk Kolej Politek MARA Kuantan. Okay, saya akan cerita apa yang atas permintaan guru kaunselor, Cikgu Zubaidah cakap bagi pada yang package sastra dan kemanusiaan. Okay, KPTM Kuantan kita dah mendapat pengiktirafan daripada MyQuest, MQS dan juga semestinya ISO. Kenapa
pengiktirafan college ni penting sebab jadi adik-adik akan masuk dan belajar dengan program yang memang diiktiraf. Jadi bila diiktiraf boleh nanti nak sambung belajar tak ada masalah, boleh sambung belajar dekat mana-mana. Even luar negara pun kita mana dia boleh sambung belajar sebab semua mendapat pengiktirafan MQA. Kalau adik tengok MyQuest tu sangat penting untuk mendapat pengiktirafan tu bukan senang. Okey, yang ni program yang ditawarkan di KPTM Kuantan pada 2021. Jadi kepada adik-adik yang bakal dapat result tu mungkin boleh tengok dululah. Yang ni antara program-program yang kita offer. Okey, untuk pengetahuan semua, semua kelima-lima program yang kita tawarkan tu adalah pelajar daripada package kemanusiaan dan sastra ni pun boleh masuk Okey, so kita tengok apa syarat-syarat dia. Hai, Assalamualaikum korang. Jadi untuk ini saya nak kongsi 3 sebab kenapa akaun sesuai untuk korang semua. Jom. Okey, sebab yang pertama adalah you don't need to be a math genius. Korang tak perlu pun pakai matematik sebabnya accounting banyak menggunakan software berbanding kira-kira dengan tangan. Best kan? Kedua adalah you can work in almost any industry. Okey, sebab apa semua industri ataupun kilang ke bisnes ke servis, dia orang perlukan nasihat dan juga seseorang yang perlu manage ataupun uruskan duit dia orang. Jadi dia orang perlukan accountant macam kita lah. Sebab yang ketiga adalah tengok atas tu, it's perfect if you are an adventurer who wants to live abroad. Kalau korang jenis suka travel, contoh Korea, London, USA, semua boleh sebab semua negara perlukan accountant. Nak study overseas pun boleh. Okey, terkejut. Saya pun terkejut tiba-tiba dia bercakap. Sebenarnya tak sempat nak cakap lagi Okey, yang tu tadi yang bercakap tu tadi adalah Presiden Majlis Perwakilan Pelajar kita. Dia ni asal orang Terengganu juga. Dia orang Kuala Terengganu. Dia Presiden Majlis Perwakilan Pelajar atau MPP dan dia mengambil sekarang ni Diploma in Accounting. Okey, untuk Diploma in Accounting, syarat dia mudah saja, lulus SPM. Apa maksud lulus SPM? Maksudnya mesti lulus bahasa Melayu dan juga sejarah. Maknanya kalau dua tu kita tengok tak lulus, tak boleh terima lah. Itu syarat yang pertama. Lepas tu 3 kredit mana-mana subjek termasuk matematik. Ini untuk accounting kita nak kredit matematik dan juga lulus bahasa Inggeris. Okey, tempoh pengajian 2 tahun 4 bulan sahaja. Iaitu 4 semester panjang, 2 semester pendek dan 1 semester latihan industri. Okey, peluang kerjaya, yang tu peluang kerjaya ni kita spesifik untuk yang lepasan diploma. Jadi kalau awak sambung ijazah, nanti peluang kerjaya dia lagi tinggi lah. Tak jadi pembantu lah, jadi pegawai, jadi eksekutif semua kan. Okey, itu Diploma in Accounting. Okey, ini pula Diploma in Business Management. Yang ni lagi mudah, lulus SPM dan 3 kredit mana-mana subjek. Apa-apa subjek pun janji kredit. Kalau macam BM, sejarah, kata agama, kredit. Okay, so dah layak, dah boleh kita tawarkan. Kita tempoh pengajian sama dengan accounting tadi dan juga peluang kerjaya dia sedikit berbeza lah daripada accounting dan juga boleh sambung pengajian lah ke peringkat ijazah dengan kita nak sambung ijazah tu dengan yang program yang berkaitan lah. Okey, seterusnya Diploma in Human Resource Management. Yang ni program ni adalah yang paling champion sekali di KPTM Kuantan. Okey, syarat kelayakan dia pun mudah, sama dengan Business Management tadi. 3 kredit apa-apa subjek. Waktu tempoh pengajian pun sama dan peluang kerjaya pengurus sumber manusia. Yang ni sebab kalau adik-adik nak tahu sumber manusia ni ada di mana-mana. Swasta, kerajaan ada di mana-mana. Semua sektor perlukan human resource ni. So memang sebab itu yang ni paling ramai yang sambung belajar sambung di dalam program ni. Okay? Dan juga adik-adik berpeluang untuk sambung pengajian ke peringkat ijazah. Okey, yang ni program terbaru daripada di KPTM Kuantan. Kita akan mula offer pada Julai nantilah, Diploma in Sports Management. Okey, sama dia punya syarat kelayakan 3 kredit mana-mana subjek.
Tempoh pengajian pun 2 tahun 4 bulan. Jadi kalau lelaki ni mungkin ramai yang suka ni, yang minat sukan ni, mungkin boleh join ni. Okay. Dan juga berpeluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah. Program ni dah ditawarkan di Bangi, tapi yang untuk Kuantan akan mula offer program ni pada Julai ni. Ya, jadi adik-adik yang tengah tunggu result tu, aim. Okay, next. Yang ni diploma in civil engineering. Okay, kenapa saya cerita juga tentang ni? Sebab yang untuk pada pelajar yang fikir sastra ni, dia boleh mohon juga yang ni, program ni, sebab dia punya syarat lulus SPM, lulus bahasa Inggeris, 3 kredit termasuk matematik dan 1 subjek sains atau teknikal. Adik-adik yang ambil sastra tu ambil subjek sains kan? Kalau kredit subjek sains dan memenuhi syarat yang lain tu, pun boleh mohon. Kita ada je pelajar yang memang daripada fikir sastra ni masuk untuk civil lah. Dia agak struggle tapi actually dia boleh je buat. Ya. Tempoh pengajian pun sama, 2 tahun 4 bulan. Actually awak belajar dekat kampus 2 tahun je. 4 bulan tu dah pergi LI. Kan? Jadi sekejap je pejam celik. 2 kali 2 tahun PKP habis. Kan? Okey, peluang kerjaya, pembantu jurutera, pembantu teknikal, banyak dia kerja, banyak pergi site lah. Ya. Dan juga boleh lanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah. Okey, ini adalah merupakan statistik pelajar terkini. Kan kalau boleh tengok dekat situ, memang human resource yang paling champion ya. Okey, kalau adik tengok kat situ ada diploma in electrical engineering. Diploma electrical engineering tu kita ini last batch lah. Lepas ni kita tak ada offer dah program ni. Okay, tinggal civil engineering dan kita tambah sports management. Okay. Ini saya nak cerita juga yang program-program lain yang ditawarkan di cawangan lain. Sebab kalau adik-adik di Kemaman, Kuantan dekat lah kan. Tapi katakan tak ada pun program yang minat. Yang ni antara program-program lain yang ditawarkan di KPTM cawangan lain. Okay, ada entrepreneurship, okay, Islamic Banking and Finance. Yang nursing tu, okay, adik-adik pun boleh mohon juga adik-adik yang sastra, package sastra ni, sebab syarat dia, kalau saya boleh kongsi kalau ialah sebabnya kita kena ada target kan. Okey, kena kredit 5 kredit BM, matematik, sains ataupun biologi ataupun chemistry and past biology. Okey, maknanya kalau awak ada sains 5 kredit termasuk BM, matematik dan sains pun dan 2 lagi subjek lain pun boleh cuba mohon. Cuma nursing ni kita ada interview lah. Program lain tak ada. Okey. Kalau minat grafik, boleh minta computer graphic design, ada multimedia, digital marketing, animation, game design. Ni semua yang kaki-kaki game ni, daripada awak main game je, baik awak design game kan? Menarik kan? Okay, next. Kita juga ada computer science kalau nak duduk KL. Kalau minat nak mengajar, boleh mohon TESOL. Dan juga boleh ambil corporate communication. Okay, corporate communication adalah satu program yang sangat interesting lah bagi saya. Okey, diploma pendidikan awal kanak-kanak, yang ni memang top dalam KPTM, dia kira top lah. Semua orang nak masuk, nak jadi, nak mendidik kanak-kanak ni. Jadi yang ni ada ditawarkan di KB Kota Baru lepas tu tak ada tourism management, computer system and networking, office management dan juga IT. Itu antara program-program lain yang ditawarkan di cawangan lain. Okey, yang ni kita share yang Kuantan lah sebab saya lagi expert yang Kuantan. Ini facility yang kita ada di Kuantan. Oh, tengok gambar drone tu, cantik kan KPTM Kuantan. Memang tempat belajar dan asrama di dalam satu pagar lah. Jadi adik-adik dalam tu jalan kaki je pergi kelas. Ya. Okey. Ini antara gambar. Okey, sebelah kolej kita ni kita ada ni hipster cafe. Ini. Okay, kita ada mesin ATM. Okay, semuanya dekat dalam kawasan kolej.
Okey, KPTM juga mementingkan inovasi, jadi kita memang involvekan pelajar-pelajar ni untuk masuk pertandingan, create something new. Kan kita mesti sentiasa menginovasikan diri. Okey, ni antara pencapaian yang kita dah capai lah. Okey, sekarang kita tengok aktiviti pelajar. Saya nak share video sikit lagi ya. Okay, so tu antara aktiviti-aktiviti yang pelajar buat dah di KPTM Kuantan. Diorang maknanya macam-macam lah boleh buat. Minat yang ni boleh buat ni, minat sukan boleh sukan. Minat pada CSR atau unit uniform kita boleh ada aktiviti tu ya. Lepas tu yang ni next slide adalah kolaborasi industri. Okey, kita KPTM Kuantan juga telah membuat kolaborasi dengan industri, berbagai industri. Dah berapa banyak lah yang dah buat. Kenapa kita perlu kolaborasi industri ni? Supaya memudahkan pelajar lah nanti untuk praktikal, untuk mudah dapat kerja. Jadi ataupun industri pun akan share apa teknologi, bidang yang dia terkini yang mungkin kita tak tahu kan. Jadi kita adakan kolaborasi industri ni untuk sama-sama dapat info lah. Okay, kalau tengok macam-macam. Yang ni ada yang program ni sebelum COVID jadi itu yang ada gambar tak pakai mask, ada yang pakai mask tu. Alright. Okay, ni antara kejayaan alumni lah. Okey, pelajar-pelajar kita ni yang cemerlang Kuantan dah ramai dapat anugerah yang tertinggi bagi seluruh KPTM. Okey. Okey, ni pada Februari 2020 kita hantar 6 orang sekaligus. Ni daripada KPTM Kuantan saja, 6 orang pelajar yang ditaja penuh oleh MARA ke University of Queensland, Australia. So dia orang dah setahun lebih lah duduk dekat Australia tu. Ni 6 orang pelajar. Ada ni, kalau tengok tu daripada HR pun ada, daripada bisnes pun ada, kan? Jadi maknanya program apa pun berpeluang. Jika cemerlang, MARA akan panggil yang cemerlang ni untuk buat test, ada ujian sikit dan dia offer untuk pergi ke overseas lah. Even sekarang ni pun, tahun ni pun ada yang pergi. Ya. Ada tu dia tak nak pergi overseas pun boleh belajar lokal. Okay, dengan tajaan penuh MARA. Okay, ni gambar-gambar dia orang kat sana lah. Ada yang pergi UK, ada yang pergi New Zealand, ada yang pergi Australia. Dan tak kurang juga yang sambung dekat lokal. Okay. Dekat lokal pun sama. Tadi ada Puan Nik sebut pasal transfer kredit kan. Jadi pelajar-pelajar ni pun kita yang mana pergi sambung dekat lokal ni dan juga overseas tu, dia orang akan dapat juga kredit transfer supaya dia orang akan kurangkan, dia akan kuranglah dia punya jangka masa belajar tu akan berkurangan sebab dia dapat transfer kredit ya. Okey, yang ni sebab kita ada student civil, ramai yang pergi kerja di site industrial. Okey, ada juga lepas tu dia sambung belajar tapi dia jadi usahawan yang berjaya. Okey, kalau siapa-siapa pergi Terengganu ni mungkin boleh nampak Port Camp ni dekat kedai dia ada. Yang ni
Muhammad Firdaus ni dia owner Hipster Cafe yang sebelah KPTM Kuantan. Kita punya alumni sendiri tu, owner dia. Okey. Jika adik-adik sambung belajar di KPTM, okey, adik-adik akan dapat antara insentifnya adalah manfaat ahli keluarga. Maksud manfaat ahli keluarga ni adalah jika ada abang atau kakak yang sedang belajar ataupun alumni di KPTM ataupun KUPTM, adik-adik boleh mendapat 10% diskaun yuran pengajian semester pertama. Ya. Ini insentif yang pertama. Insentif yang kedua, okey, bila dah masuk belajar, SEM yang katakan masuk belajar semester 1 dapat 4.0, 4 flat. Okey, 4 flat. Jadi semester 2 tu adik-adik akan mendapat, lepas result dapat kan, masuk semester 2, KPTM akan bagi hadiah RM300 sebagai insentif lah. Maknanya kalau setiap SEM dapat 4 flat, setiap SEM dah dapat 300 tu. Okay. Dan juga jika ini hadiah siswa KPTM ni untuk pelajar yang 8A, maknanya result dia dapat 8A, dia adalah anak ataupun dia anak angkat YPM ataupun dia pelajar cemerlang tahfiz. Tapi ini adalah syarat-syarat dia lagi. Dia boleh mohon untuk hadiah siswa ni dan boleh dapat RM5,000 secara one off. Ya. Okay. Kan? So kalau yang cemerlang-cemerlang tu yang memenuhi syarat, bolehlah dapat insentif yang ni. Okay, untuk pengetahuan semua, kalau yang mungkin ramai dah tahu ya, untuk KPTM, kita pelajar-pelajar KPTM Bumiputra dan memenuhi syarat, kita akan maknanya kita boleh mohon untuk pinjaman boleh ubah mara. Okay? Dekat KPTM Kuantan sekarang ni 88% daripada pelajar kita yang 1,400 tu mendapat pinjaman boleh ubah mara. Apa maksud pinjaman boleh ubah mara? Okey, dia ada tangga gaji lah. Ibu bapa berapa ribu sebulan, 12,000 ke bawah boleh dapat penuh. Apa maksud penuh? Pelajar mara akan bayarkan yuran pengajian dan juga dapat allowance bulanan, allowance sara hidup setiap bulan. Okey. Kalau kalau naik lagi, kalau gaji lebih daripada 12,000 hingga 20,000 kalau tak silap saya dapat yuran pengajian, mara bayar yuran pengajian. Itu pun dah best lah kan. Dia dah mara dah tanggung dulu yuran pengajian tu. Kenapa dipanggil pinjaman boleh ubah? Sebab pinjaman boleh ubah ni maksudnya jika adik-adik habis belajar dengan result yang tertentu dia ada diskaun. Ya. Kalau yang yang cemerlang tu, yang 3.7 ke atas tu lagi lah. Ada yang bayar daripada 30,000 bayar 6,000, 5,000 je bayar balik. Kan? Jadi kalau Mara ada offer macam ni, belajar betul-betul, dapat result best, bayar sikit je. Ya? Maknanya masa tengah belajar dah tak payah minta duit mak ayah dah sebab dah dapat allowance bulanan. Kan? Okay, itu ada kelebihan lah kalau belajar di institusi pendidikan Mara. Okey, saya rasa ni kita dengar Tasha cakap apa. 2 tahun 4 bulan saja. Anda juga akan selamat, selesa dan juga seronok semasa belajar di sini. Anda juga akan mendapat pembiayaan selayaknya untuk iuran anda. Anda juga mengambil program-program yang diiktiraf MQA dan juga agensi-agensi profesional. Anda menjadi graduan yang dicari-cari oleh majikan. Anda juga boleh sambung degree di mana-mana sahaja IPT. Anda juga boleh memulakan perniagaan sebelum anda graduate. Jom sertai kami bimbing anda ke puncak. Jom pilih program pilihan anda dan jadi sebahagian graduan KPTM Kuantan. Bye! Okey, Tasha ni merupakan pelajar Diploma in Business Management ya. Okey, saya rasa ini slide saya okey betul. So terima kasih kepada adik-adik yang sudi dengar. Yang tu adik boleh
tahu lagi lebih lanjut di website kami www.kptm.ed.my ataupun kita punya media sosial lah. Kat situ kita juga selalu post tentang KPTM ya. Okay, even yang FB live di kaunselor kemaman tu pun kita dah share dalam kita punya FB juga. Okay, saya rasa itu sahaja saya punya presentation. Oh, kalau cepat sebabnya orang terakhir ni. Orang terakhir dia dah so saya rasa kalau ada soalan boleh juga melalui cikgu ataupun boleh je tanya terus ataupun boleh WhatsApp. Oh, saya lupa. Sebenarnya saya nak buat sedikit short quiz. Short quiz tu nanti siapa yang jawab sikit je, seminit je. Ya. Harap-harap adik-adik semua bolehlah jawab sekejap. Saya share di chat kepada yang tiga pelajar yang menjawab soalan ni terpantas dan betul, kita akan bagi setiap sekolah kita akan bagi cenderahati lah. Nanti kita kirim kat cikgu Okay, so saya share link dia. Adik-adik boleh jawab di tu saya 2 minit je. Sekejap je. Cikgu boleh jawab tak cikgu? Boleh, cikgu pun boleh jawab. Tak apa budak-budak dia. Okay, 2 minit. I think 2 minit. Panel boleh jawab tak panel? Boleh. Tapi dia kalau part sekolah tu dia tak ada pilihan dah. Sementara adik-adik jawab. Ada Cleo ya? Sementara adik-adik jawab. Boleh jawab. Puan dari KPTM, untuk makluman masa saya jadi KP degree memang ada pelajar-pelajar KPTM yang sambung degree. Betul, memang ramai. Operation kalau di Dungun ramai yang masuk operations management lah, bidang operations management. Ya betul. Okey, kalau di UiTM memang ada lah lepas diploma sama degree UiTM Dungun. Macam mana dengan dengan UUM pula? Ada ke? Boleh ke link dia macam tu? Doktor ada di talian ke? Ada. Kami? Ada. Dan untuk pengetahuan memang ada student kita yang sambung di UUM. Memang ada. Yang tu KPTM Kuantan, kita tak tengok lagi KPTM cawangan lain. Okey, sementara menunggu kuis dijawab kan. Untuk daripada yang ada ni, kalau dah KPTM tu kita tahu dah dia anak syarikat di bawah MARA. So dia punya sumber kewangan tu more daripada MARA lah, daripada KPTM semua tu. Kalau yang UUM ni awam, nama dia Universiti MARA tetapi masih awam. Dia banyak menggunakan PTPTN. So selain daripada PTPTN, adakah sumber kewangan lain yang mungkin yang boleh anak-anak kita ni mohon untuk belajar di UM ataupun di UiTM? Okey, untuk menjawab cikgu, untuk asasi pengurusan di UM, funder dia mostly adalah from KPT, okay? Kementerian Pendidikan Malaysia. So basically student kita memang funding by KPM lah. Dia tak ada PTPTN, dia tak ada MARA, cikgu. Okey, kalau di KPTM pula, selain pada MARA dan juga kalau maknanya pelajar tu dia mohon MARA tapi tak layak, ada kes, adalah blacklist ke kan apa kan, mak ayah blacklist ke apa, PTPTN tak ada masalah, boleh mohon PTPTN. Dan juga zakat majlis agama pun ada. Kalau macam dekat Terengganu tu paling banyak student mohon untuk yang one off punya MyDam lah, daripada MyDam. Yang tu memang setiap tahun, setiap semester memang akan datang jumpa saya, puan saya nak minta surat tawaran. Dia surat tawaran dia mohon lagi tu, dia tak simpan, dia minta pada yang kita untuk mohon MyDam ni. Itulah antaranya lah. Kalau di UiTM pun macam tu, antara sumber kewangan yang boleh pelajar dapatkan adalah daripada zakat lah. Sama ada zakat di setiap negeri masing-masing ataupun zakat UiTM pun ada. Zakat UiTM pun ada boleh mohon. Dan biasanya kalau macam zakat UiTM ni dia pembiayaan tu memang hanya fokus kepada yuran lah, yuran pengajian. Jadinya tak ada risau lah, maknanya kalau tak dapat PTPN boleh juga sumber-sumber zakat tu lah. Sebab budak-budak ni kan bila sebut belajar
soalan pertama sekali dia tanya buat duit. Kan? Biasalah. Anak kita ni macam-macam tu. Yang penting yang sebenarnya tahu sumber tu dari mana supaya dia memudahkan untuk dia belajar. Okey. Ataupun basic baru kan. Okey. So, kita dah berhujung sebenarnya. Ada soalan ke anak-anak sekalian? Sebenarnya kita ada teknikal sounds dekat di FB Live. So nanti selepas kita punya selesai punya program kita ni, admin akan share recording kita kat FB. So nanti dia akan kita akan on jugalah walaupun kita tak on air sekarang ni sebab program kita lah teknikal untuk sound system. Tak tahu sebab apa. Ini yang first try kita sebenarnya bersama 3 pandang yang hebat ni. Sayang kalau dah tengok live mesti ramai audience. Okey, walau apa pun tak apa. Sementara kita menunggu, dah ada result ke? Dah, dia tapi nanti saya beritahu ke cikgu lah. Okey. Ada 36 orang yang isi setakat ni. Awak. Quiz 36 daripada 90. Jadi harap bolehlah isi lagi. Best tau ada cenderung hati tu. Eksklusif. Dia tahu 2 minit kejut dengan awak. Dia 5 soalan je cikgu. Okey, terima kasih kepada cikgu yang hebat-hebat. Cumanya pesan cikgu, terima kasih dah meladi. Kalau kita invite datang lagi bersama Cikgu Maya. Boleh? Doktor? Puan ni dengan anakku? InsyaAllah. Kita bukan buat untuk siri yang kedua, untuk package yang lain pula. Okey? Kita tengok macam mana. Kalau tengok, kita tengok feedback nanti di penilaian yang ada. So kita kan kalau bagus kita jumpa lagi di alam maya. Okey, sebelum kita akhiri jejak kerjaya taklimat untuk package dan sasaran kemanusiaan, kami tim 4 sekolah UBK ni mengucapkan jutaan terima kasih kepada 3 panel yang sudi walaupun maya tetapi segi masa pengorbanan tu anda tetap amat dihargai. So untuk anak-anak peserta yang mendengar juga daripada pukul 10 tadi sampailah dah lebih masa ni. Dah 11.50 supaya kita end 11.30 tadi. Okay. Agaknya seronok tengok macam-macam kan dalam ni. Okay, juga jutaan terima kasih. Dan untuk pengetahuan peserta Google Meet ini, kami pihak Rusia akan cuba menyediakan sedia digital dari pihak BPD lah untuk anak-anak peserta. So terima kasih dalam keladi, insyaAllah kita jumpa lagi di dalam maya yang berikutnya. Maya-maya yang banyak ini entah bila akan selesai mayanya, wallahualam. Okay, walau apa pun, we are very appreciate for sharing with us. Okay, dan kita akhiri jejak kita surah Al-As dan tasbih kifarah. Yang baik itu adalah datang dari Allah SWT dan guru itu adalah kebaikan kami sendiri. Wallahualam. Assalamualaikum. Kita ketemu lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.